Suara FM. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar My Suara FM, Citra Generasi Informatif, seperti yang dijanjikan kepada anda semua, di mana petang ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang daripada Humanitarian for the People ataupun HOPE. Selamat datang diucapkan kepada saudara Iqmal Hazrul bin Iqmal Hisham. Dia nervous sikit. Okay, tak apa. Nampak sikit dengan mikrofon ni. Baiklah. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Okey. Baiklah, untuk pengetahuan kepada semua pendengar-dengar, ini adalah berkenaan dengan satu bual bicara berkenaan dengan gerakan mahasiswa dalam dan luar negara untuk program kesukarelawan. Betul-betul. Baiklah. Saya pun nak cakap berkenaan dengan program sukarelawan ni tak berapa ni, tapi bolehlah selit-selit sikit kan. Berkenaan dengan program melalui Humanitarian for the People ataupun HOPE, saya nak tanyalah sedikit latar belakang berkenaan dengan pertubuhan ini. HOPE ni nama manja dia merupakan satu medium gerakan mahasiswa dalam luar negara untuk kita sama-sama berganding bahu untuk kita orang kata give back to the community. Sebab pelajar mahasiswa pelajar luar negara lah, selalunya bila kita balik ke Malaysia, kita tak tahu apa platform yang kita boleh give back to the community. So daripada HOPE ni kita boleh bekerjasama dengan mahasiswa dalam negara lah, untuk kita lupakan kita punya differences, put aside our differences, and then just give back to the community with any programs that kita rasa yang kita nak lakukan lah. So macam ada beberapa objektif kita. Macam objektif utama HOPE adalah untuk charity. Yang objektif kedua kita adalah kita rasa nak lahirkan lebih ramai aktivis. Dan yang paling penting saya rasa kita nak rapatkan ukhuwah antara pelajar-pelajar semua mahasiswa dalam dan luar negara. Oh, itu ya, ringkas berkenaan dengan objektif ataupun hala tuju HOPE ini kan. Baiklah, saya difahamkan pertubuhan HOPE ni baru sahaja ditubuhkan ya sebenarnya. Kita program pertama kita iaitu Singgah Sahur di TBS. Di TBS pada 22 hari bulan Jun. So baru lepas sebulan birthday lah orang kata. Baru lepas sebulan lah. Itu target dia memang untuk diberikan kepada pengguna-pengguna ataupun yang berada di TBS. Yes, waktu tu adalah pada pukul 1 pagi. 1 pagi. Untuk program Singgah Sahur kita ni, ramai yang bertanya pada HOPE, kenapa kita buat di TBS? Sebab kita ada buat beberapa lokasi seperti KLIA 2, di TBS. Kenapa bagi kat orang-orang yang sudah bergaji? Memang kalau ikutkan kita nak buat bagi kepada homeless, tapi saya rasa ada lagi ramai NGO sana yang bagi siap sahur makanan kepada homeless. Jadi saya dan pasukan kami rasakan bahawa kita perlu juga memberi perhatian kepada mereka-mereka yang bekerja lewat malam, yang nak tunggu bas balik kampung. So apa salahnya kita bagi diorang. Ada sedikit kelainan yang ditonjolkan oleh HOPE ini. Baiklah, itu antara program-program awal yang telah pun dirangka oleh HOPE, dan kan saya difahamkan sepanjang penubuhannya sehingga ke saat ini telah ada lebih kurang 13 program yang telah pun dilaksanakan kan. Kalau ikut pada satu pertubuhan ni adalah satu pertubuhan yang memang sangat aktif. Tak sampai pun, lebih kurang dalam sebulan lebih je mereka telah pun mengendalikan 13 program, dan antara salah satunya adalah program Singgah Sahur, lagi program-program kita ada program What's Next After SPM untuk adik-adik SPM. Kita ada buat charity football match, charity bowling match, di mana kita dapat berjaya memanggil Hani Suraya. Kita ada Sinaran Syawal donation drive. Dan program yang sedang berlangsung pada ketika ini adalah Children's Book Donation Drive, mana kita akan kumpul buku-buku dan kita akan buat mini library di Kelantan.
Itu dia. Sedikit sebanyak berkenaan dengan Humanitarian for the People Hope. Baiklah, untuk anda pendengar-pendengar Myself FM Citra Generasi Informatif, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan kepada anda. Tadi baru beberapa sahaja program kan. Bila dilihat program-program yang dianjurkan oleh mereka ini, dia tidak tertumpu kepada satu-satu program sahaja kan. Dia pergi kepada menyeluruh, pergi kepada pendidikan, pergi kepada charity dan macam-macam lagi. Baiklah, semua itu akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita berehat dulu. Kita dengarkan beberapa buah lagu. Terus setia bersama MySuara FM. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar MySuara FM semua, masih lagi bersamakan saya dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Encik Hazrul. Baiklah, membincangkan berkenaan dengan sukarelawan dan hala tujunya. Antara yang ingin dibangkitkan di sini, tadi kita dah cerita berkenaan dengan apa itu hope, apa dia perjalanan dia, apa dia sejak bila ditubuhkan kan. Walaupun baru sebulan, telah pun mencapai lebih daripada 800 ahli difahamkan, telah pun lebih daripada 800 ahli. Di mana untuk anda pendengar-pendengar MySuara FM yang nak tahu macam mana nak dapatkan informasi berkenaan dengan Hope ini, boleh terus layari www.facebook.com/hopeprogram16. Macam itulah, ataupun boleh type saja Hope 2016 dan ada gambar heart shape kat situ, ada tangan sedang mencapai antara satu sama lain. Itulah dia program ataupun pertubuhan ini. Baiklah, meneruskan perbincangan kita pada petang ini. Antara salah satu program yang telah pun dijalankan adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar yang baru nak dapat SPM. Betul tak? Sebab kita tak tahu sebenarnya, mungkin pendengar-pendengar tak tahu apa program-program sebenarnya yang boleh dibagi kat budak-budak ni. Sebab budak-budak ni sekolah, program-program sekolah pun ada. Apakah aktiviti kesukarelawanan yang boleh disalurkan kepada mereka? Kerana Hope ni merupakan satu gerakan mahasiswa dalam dan luar negara. So kita mengambil banyak daripada pengalaman-pengalaman kita semasa di SPM. So antara masalah ataupun kekurangan semasa kami volunteers atau komiti semasa di sekolah, kita tidak tahu hala tuju selepas SPM. Yang di asrama akan kata kita kena keluar negara. Kalau kita tak keluar negara, kita macam gagal asrama, orang kata. Yang di sekolah harian pula kata dia nak, kebanyakan nak aim universiti biasa, universiti tempatan. Lepas tu kita program What's Next After SPM ni, di mana kita mengambil 3 kumpulan mahasiswa dalam negara, luar negara dan dalam negara yang swasta, universiti swasta, TILAS, Monash. Dan kita ke sekolah-sekolah seperti Sekolah Sasa, Sekolah Sains Alam Shah. Dan kita berjumpa dengan 150 orang pelajar di setiap sekolah. Situ kita akan bagikan kumpulan ataupun slot-slot pada semua universiti. Akan memberitahu bagaimana selepas SPM perjalanan mereka ke universiti masing-masing. Daripada ada yang ambil A-levels di Intek, ada yang masuk Politeknik. Daripada Politeknik diberikan tawaran oleh MARA ke luar negara. Macam-macam hala tuju yang pelajar-pelajar SPM tak tahu. Bukan mereka tak tahu, sebab tiada siapa yang nak datang kepada mereka untuk memberikan pendedahan berkenaan dengan itu. Jadi Hope ini adalah berperanan untuk mendedahkan kepada pelajar-pelajar yang bakal lepasan SPM itu untuk hala tuju ke mana mereka akan pergi. Betul lah kan? Itulah dia. Mungkin ada sekolah-sekolah dekat luar sana tu kan, yang sedang dengar ni, nak ajak sukarelawan daripada Hope 2016 ini untuk pergi ke lokasi anda untuk memberikan pendedahan berkenaan dengan ini. Bolehlah layari, hubungi mereka menerusi fanpage mereka, Hope 2016 ataupun Hope Program 16. Baiklah, itu berkenaan dengan pelajar-pelajar. Saya difahamkan ada lagi program-program selain charity ini untuk pelajar. Ada lagi program yang telah pun dijalankan tak sebelum ini selain daripada itu? Pada asalnya kita hendak melawat ke rumah-rumah anak yatim. Kita telah asingkan satu rumah anak yatim RM500. Kita nak beli barang-barang keperluan harian mereka. Tetapi selepas kami berbincang sebagai satu komiti, kami merasakan kalau kita pergi ke rumah anak yatim, kan kita memberikan barang-barang ataupun derma itu, apakah impak selepasnya? Apakah follow up impak? Tak ada.
Jadi apa yang kita membuat kelainan, kita membuat satu charity match di mana lelaki kita akan buat charity football match 11 sepasukan. Dan perempuan kita akan membuat bowling charity match. Yes, ini orang kata akan menambah kos, tapi apa yang kita mengharapkan adalah long term investment kita. Kita telah menentang Biro Pendidikan Tinggi Luar Negara untuk permainan bola sepak, di mana Hope tewas penalti 3-1 dengan Biro Pendidikan Tinggi Luar Negara sebenarnya. Tapi apakah kesan daripada permainan itu, ramai orang lebih tahu apakah itu Hope, apakah objektifnya, apakah pendirian kita, dan ramai orang lebih tahu apakah program anak yatim ni sebenarnya, apa yang kita nak cuba buat. Di situ kita mendapat lebih banyak derma untuk kita ke rumah-rumah anak yatim, untuk kita berikan sumbangan-sumbangan kepada mereka. Kerana itulah yang lebih penting. Memang kalau kita ke rumah anak yatim sendiri adalah macam orang kata inklusif. Iyalah. Kita nak eksklusif kepada semua orang. Baiklah. Itu sebelum sedikit kan. Yalah, selalunya kalau kita nak pergi sumbangan, kita akan bagi terus sumbangan, dan kemudian kita tak ada follow up berkenaan dengan ini. Jadi menerusi program-program seperti perlawanan bola sepak, lepas tu ada bowling, lepas tu selain daripada dapat mengeratkan silaturahim antara ahli-ahli dan juga persatuan-persatuan yang lain, dapat juga bersama-sama mengekalkan apa tadi orang kata, ukhuwah silaturahim antara mereka, dan mengembangkan lagi sayap sukarelawan di dalam negara kita ini. Baiklah, pada anda pendengar MySuara FM Citra Generasi Informatif, kita difahamkan selepas ini Hope akan pergi ke Kelantan, betul ke? Yes, kita akan ke 3 kawasan. Tiga kawasan, Jeli, Tanah Merah dan Pasir Putih. Apakah programnya? Nanti dulu, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda. Baiklah, kepada anda pendengar MySuara FM semua, kita berehat dulu dengarkan beberapa buah lagu MySuara FM. Layari www.mysuarafm.com dan jangan lupa untuk daftarkan diri anda sebagai kroni MySuara FM di sana. Baiklah, meneruskan perbincangan kita pada petang ini. Buat anda pendengar-pendengar MySuara FM semua, yang mana nak jadi sukarelawan tu, boleh-bolehlah lepas ni bersama dengan kumpulan Hope 2016, boleh apa orang kata berkenalan dengan mereka menerusi fanpage mereka di Facebook. Baiklah, nanti kita akan kongsikan kepada anda pendengar-pendengar berkenaan dengan page mereka menerusi laman web dan juga fanpage MySuara FM. Dan sekarang ni, the program daripada Hope yang akan berlangsung di negeri Kelantan. Yang ini memang agak special sikit, saya rasa. Saya nak cerita tak boleh, bagi Tuan Guna Badan cerita. Baiklah, ini berkenaan dengan program orang kata Children's Book Donation Drive. Betul yang akan berlangsung. Apakah dia punya intipati berkenaan dengan program ini? Children's Book Donation Drive ni adalah sub-program daripada program besar kita di Kelantan, iaitu Chance Jelajah Kelantan. Oh, itu sub dia. Dia ada program lagi besar. Okey. Besar. Program yang kita akan ke Kelantan, kita akan membawa 200 volunteers daripada universiti-universiti dalam dan luar negara. Kita akan pecah kepada 3 kawasan di Kelantan, iaitu Jeli, Tanah Merah dan Pasir Putih. Kat situ kita akan ke sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita akan jumpa beberapa student STPM. Di mana kita akan, orang kata kita tak mengajar, kerana kami rasakan kalau kita ke sana untuk 2-3 hari dan mengajar English, kita tak dapat impact yang long run. Betul. So kita akan ke sana, kita akan memotivasikan mereka, inspire them, dan cakap apakah kepentingan bahasa Inggeris ni, dalam English, Maths dan Science. So habis selesai itu, kita akan jumpa dengan budak-budak sekolah menengah. Kita akan gunakan program yang sama, tapi kita akan itu What's Next After SPM, tapi kita akan membaiki apa yang kekurangan daripada program yang lepas. Dan akhir sekali kita akan jumpa dengan pelajar-pelajar STPM yang pada ketika ini mereka sangat-sangat risau dengan MUAT yang akan datang pada bulan 10 ini. So mereka memanggil kita untuk membantu diorang mengajar teknik-teknik untuk pas MUAT. So saya rasa tak ada masalah. So kita menerima jemputan mereka. Kita akan ke Kelantan insya-Allah pada 11, 12, 13, 14 Ogos ni. Itulah di antara intipati program yang akan berlangsung dekat situ ya. So ada sekolah-sekolah yang akan dipergi adalah telah pun ditetapkan antara sekolah-sekolah yang akan
yang akan Hope pergi? Antara sekolah yang kita akan pergi lah Sekolah Menengah Air Lanas. Sekolah Seri Aman di Pasir Putih. Sekolah Menengah Okey, tak apa. Sungai Berlimen. Okey, mungkinlah tak apa. Nanti kepada anda pendengar-pendengar Maestro FM mudah saja, nak tahu tak susah. Layari sahaja fanpage mereka Hope 2016. Baiklah, itu berkenaan dengan program-program yang bakal dilangsungkan. Kami di pihak Maestro FM akan sentiasa menyokong dan mendoakan agar kumpulan sukarelawan ini sentiasa sukses dan terus berjaya dengan apa yang diperjuangkan. Baiklah, kita nak tahu juga serba ringkas berkenaan dengan Hope ini. Selalunya sesuatu itu wujud atas cetusan idea. Dari mana datangnya idea untuk lahirkan sebuah kumpulan yang agak berpengaruh juga sebab melibatkan student-student daripada luar dan dalam negara. Saya difahamkan ada yang daripada Mesir, ada daripada France, daripada UK dan dalam negara kita sendiri. Mungkin Encik Azrul boleh kongsikan cetusan idea itu hingga sampai ke tahap ini. Ada beberapa insiden yang orang kata menjadi inspirasi kepada saya. Tapi yang paling dekat dengan saya adalah pada tahun lepas. Semasa saya tengah membeli barang untuk adik saya di Amazon di UK. Saya ternampak satu kostum dipanggil fat suit. So saya beli fat suit. Yeah, suit budak gemuk. Yes. Okay. Selepas saya selesai membeli, saya rasa apa aku nak buat dengan suit ni, dan saya dicabar oleh kawan saya untuk pakai suit tu di library. Saya menyahut cabarannya. Tapi lepas tu saya fikir, takkan nak pergi sana pakai tak buat apa-apa. Jadi saya ke Tesco, saya membeli coklat, 250 coklat, dan membawa suit tu. Saya ke library dan membeli coklat sambil mengucapkan selamat maju jaya untuk peperiksaan di semua pelajar di University of Sheffield. Apabila selesai je saya membuat stand tu, mendapat satu liputan yang luas. Video saya dirakam dan di-share lebih 250,000 kali di Facebook. Dan lepas tu kami rasakan bahawa ini bukan satu program yang seronok, kerana kita buat orang tersenyum melihat apa yang kita lakukan. Jadi di situlah lahirnya satu cetusan idea untuk melakukan program-program sukarelawan ini. Dan satu lagi insiden yang saya suka kongsikan apabila saya balik Disember tahun lepas, dan seorang idola saya yang bernama Zaim Taufik, dia ada post satu gambar memberikan makanan untuk golongan orang kata yang kurang bernasib baiklah di Kuala Lumpur. Gambar dia sangat-sangat simple, tapi saya tak tahu kenapa gambar dia sangat-sangat menyentuh hati saya. Jadi saya berjumpa dengan beliau, saya meminta nasihat daripada beliau, dan beliau kata tubuhkan satu platform untuk mahasiswa luar dan dalam negara. Dan oleh itu terlahirlah Hope. Ya, itu dia. Kan? Jarang-jarang kita dapat inspirasi seperti itu kan. Kadang-kadang sebenarnya lahir daripada dalam hati kita sendiri. Dan untuk mengumpulkan sukarelawan yang begitu ramai untuk bersama-sama yang sekepala lah kan, yang kita boleh bekerja sama, yang kita boleh mendengar pandangan antara satu sama lain tanpa pertelingkahan tu, itu adalah satu perkara yang agak membanggakan. Baiklah, tahniah sekali lagi diucapkan kepada saudara Hazrul kita. Moga dengan pencapaian yang ada sekarang ini diteruskan sehingga dapat memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Baiklah, demikian tadi. Mungkin ada kata-kata terakhir nak disampaikan kepada pendengar-pendengar Maestro FM. Kata-kata terakhir saya adalah, kalau mereka yang kuat mengkritik di Facebook tu, kita boleh berhenti mengkritik dan kita joinlah Hope 2016. At least kita melakukan satu perubahan yang besar untuk komuniti kita. Ya, daripada terus menjatuhkan, baik melakukan sesuatu demi kebaikan bersama.